Fatin Syafiqah bin Muhammad Nasruddin yang berkewajiban dan saya sama sekali membuat sendiri ini. Saya terima nikah Fatin Syafiqah binti Muhammad Nasruddin dengan mas kawinnya 200.000. Ada yang kau tahu, betapa ku mencinta, selalu menjadikanmu isi dalam doaku. Ku tahu tak menjadi yang kau minta. Ku pasrahkan hatiku, takdir kan menjawabnya. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta. Hidup berpasangan adalah fitrah semula jadi dan setiap sesuatu itu ada pasangannya. Umpama siang dengan malam, pasang dan surut, begitu juga dengan manusia. Melalui perkahwinan, kita menemukan pasangan untuk mengharungi segala suka dan duka kehidupan. Adat perkahwinan Melayu merupakan adat resam yang menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam perkahwinan. Bagi masyarakat Melayu, adat perkahwinan Melayu sangat dititik beratkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkahwinan itu akan dilaksanakan secara meriah dan penuh adat istiadat. Setiap perlakuan mereka akan dipengaruhi dengan adatnya tersendiri, terutamanya dalam majlis perkahwinan. Malah adat dikatakan akan memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran sesebuah majlis perkahwinan. Lazimnya, istiadat ini disusun begitu teratur mengikut langkah-langkah yang telah dirancang. Yang pertama adalah adat merisik, yang kedua adat meminang, yang ketiga adat berinai ataupun malam berinai, dan yang terakhir sekali akad nikah ataupun majlis pernikahan itu sendiri. Adat merisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Adat ini juga dipanggil meninjau atau menengok. Ianya melibatkan pertemuan antara wakil keluarga lelaki dan wakil keluarga perempuan. Pertemuan tersebut dianggap penting untuk menghormati keluarga pihak perempuan. Selain itu, adat ini bertujuan untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang besar untuk berkahwin. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahawa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Pada kebiasaannya, satu rundingan akan diadakan di antara kedua belah pihak, di mana pihak lelaki akan memberikan sebentuk cincin berupa cincin belah rotan. Sekiranya ada persetujuan dari pihak gadis, maka satu tarikh peminangan akan ditetapkan. Saya Haji pergi ke Mekah memakai jubah modelnya labu.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikirim Tuhan untuk melengkapiku. Meminang atau melamar dengan maksud menyatakan hasrat untuk menjadikan anak perempuan pihak yang dirisik sebagai bakal isteri, dan hasrat ini sama ada diterima ataupun ditolak oleh keluarga pihak perempuan. Walaupun pada kebiasaannya kemungkinan diterima lebih banyak daripada ditolak. Dalam adab meminang, biasanya pihak lelaki akan membawa sesuatu hadiah dan barang yang boleh dijadikan tanda pertunangan, seperti cincin pertunangan. Dengan kata-kata lain, cincin itu menjadi tanda bahawa anak perempuan keluarga tertentu telah pun diikat janji untuk dinikahkan dengan lelaki tersebut pada tempoh yang dipersetujui bersama antara pihak lelaki dan perempuan. Dalam konteks Islam, meminang mengikut istilah syarak bermaksud seorang lelaki menzahirkan minatnya untuk berkahwin terhadap seorang wanita yang tiada halangan syarak untuk dikahwini sama ada terhadap dirinya sendiri atau melalui wali-walinya. Syarak mengizinkan peminangan berdasarkan nas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Uruf yang diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 235. Dalam pinangan terdapat 3 jenis, iaitu pinangan secara terus terang, pinangan secara kiasan dan pinangan atas pinangan. Pinangan secara terus terang ialah lafaz yang digunakan secara pasti bagi menunjukkan keinginan untuk berkahwin. Sebagai contoh, aku ingin mengahwinimu, atau apabila kamu habis iddah, aku akan mengahwinimu. Pinangan secara kiasan pula, lafaz yang digunakan tidak pasti menunjukkan keinginan lelaki itu untuk berkahwin ataupun tidak. Sebagai contoh, seorang lelaki berkata kepada seorang wanita yang masih dalam iddah, engkau cantik, atau boleh jadi ramai yang tertarik dengan engkau, atau siapalah orang yang mendapat orang seperti engkau, atau seumpama dengannya, iaitu kiasan. Bagi yang terakhir, iaitu pinangan atas pinangan, meminang perempuan yang telah dipinang oleh seseorang yang diketahui pinangannya telah diterima adalah haram, melainkan tunangan perempuan itu memberi keizinan. Sekiranya pinangan itu belum diterima atau ditolak, tidaklah haram meminangnya. Pinang ni biasanya satu pihak mengajak satu pihak lagi untuk berkahwin. Contoh kita kata pada hak puang, nak meh kita kahwin, hak puang kata sunnah Kalau gitu dalam Islam jadi tunang dah di sisi syarak. Orang Melayu dak lagi kena buat lagi sirih, kena buat lagi dulang, kena catat kereta 4 buah kacil. Dalam Islam bila pihak lelaki atau wakil menyatakan hasrat untuk ambil perempuan ini sebagai isteri dan pihak isteri bersetuju, maka pernyataan daripada pihak laki-laki dipanggil meminang, dan bila bersetuju dipanggil bertunang. Hari ini adalah harimu dan aku. Semua mata tertuju melihat kita. Ku melangkah bahagia menuju adat berinai. Majlis berinai biasanya diadakan secara berperingkat. Peringkat pertama dikenali sebagai berinai curi. Biasanya, proses ini diadakan 3 malam sebelum hari pernikahan untuk saudara mara terdekat sahaja. Peringkat kedua dikenali sebagai berinai kecil. Biasanya diadakan 2 malam sebelum hari pernikahan untuk jiran, saudara mara dan sahabat handai sahaja. Peringkat ketiga pula dikenali sebagai berinai besar.
Umumnya diadakan 1 malam sebelum hari langsung atau selepas akad nikah untuk para jemputan khas daripada pihak lelaki dan perempuan. Selepas adab berimenai besar dilakukan, pengantin lelaki tidak akan bermalam di rumah pengantin perempuan. Sebaliknya, pengantin lelaki akan pulang terus ke rumahnya atau bermalam di rumah penanggah, iaitu rumah yang berhampiran dengan rumah pengantin perempuan. Akad nikah merupakan upacara kemuncak dalam perkahwinan masyarakat Melayu. Ia bukan sahaja suatu adat tetapi lebih kepada tuntutan ajaran agama. Istiadat ini dijalankan setelah segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, mas kahwin dan barangan lain seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Semasa upacara akad nikah berlangsung, bapa pengantin perempuan perlu menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Walau bagaimanapun, dia juga boleh mewakilkan kepada Tok Kadi ataupun imam. Kebiasaannya, majlis akad nikah akan dijalankan di rumah pengantin perempuan sehari sebelum majlis perkahwinan. Walau bagaimanapun, akad nikah boleh dilakukan di masjid, pejabat kadi ataupun di rumah pengantin perempuan dan dijalankan oleh Tok Kadi atau imam. Pada hari berkenaan, pengantin lelaki akan mengenakan baju Melayu berwarna cerah dan majlis diadakan menyerupai majlis pertunangan. Sebelum upacara dijalankan, wang belanja, mas kahwin dan lain-lain hantaran akan diperiksa oleh Tuan Kadi beserta 2 orang saksi bagi pihak perempuan. Seterusnya, pengantin lelaki akan duduk di atas sebidang tikar di tengah-tengah majlis. Tok Imam ataupun Kadi akan menemui pengantin perempuan untuk bertanyakan persetujuannya akan pernikahan tersebut. Seterusnya, Tok Kadi juga akan membacakan khutbah nikah dan menerangkan secara umum akan tanggungjawab suami isteri dan lain-lain hal yang berkaitan rumah tangga dari sudut agama. Lafaz nikah berbunyi, "Aku nikahkan di kau," beserta nama pengantin perempuan dengan mas kahwin sebanyak nilai-nilai tertentu, tunai dan disambut oleh pengantin lelaki dengan lafaz yang berbunyi, "Aku terima nikahnya," iaitu sama seperti yang dilafazkan oleh Tok Kadi. Saksi akan mengesahkan sama ada lafaz tersebut jelas didengar ataupun tidak. Sekiranya tidak jelas, pengantin lelaki tersebut akan mengulangnya sehingga saksi tersebut berpuas hati. Upacara membatalkan air sembahyang pula dilakukan sebaik sahaja selesai adat akad nikah. Si suami akan menyarungkan cincin atau memakaikan rantai kepada isterinya sebagai salah satu simbol bahawa pasangan tersebut telah sah diijab kabulkan. Fasa terakhir dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu adalah upacara persandingan. Ketika ini, pasangan pengantin akan diandam dan dihiasi rapi oleh mak andam. Upacara menyambut menantu oleh kedua pihak akan disambut dengan meriah, bila mana pengantin diarak dengan pasukan kompang dan pencak silat. Di sesetengah tempat, pengantin lelaki terpaksa melalui beberapa halangan di hadapan tangga, di muka pintu atau di atas pelamin untuk mendapatkan pengantin perempuan. Oleh itu, wakil pengantin lelaki perlu membayar tebus pintu atau tebus pelamin. Pengantin akan bersanding di atas pelamin yang dihias indah.
dan antara yang terdapat di atas pelamin ialah bunga pahar. Para jemputan terutama dari wakil kedua mempelai akan dipersila untuk menepung tawar pasangan pengantin di atas pelamin. Justru, tidak hairanlah setiap majlis perkahwinan yang dilakukan secara penuh adat menganggap bahawa pasangan pengantin sebagai raja sehari oleh kebanyakan masyarakat Melayu lantaran tertib dan teraturnya pengurusan proses perkahwinan yang diamalkan sejak turun-temurun.